Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Encik Shah dan kepada rakan-rakan saya sekalian. Saya Nurul Fahna binti Hartini, nombor matrik 272632. Baiklah, hari ini saya akan menunjukkan tentang tutorial penggunaan preset multimedia Adobe Photoshop 2020. Okey, yang pertama sekali, Adobe Photoshop ini dihaskan untuk pengguna membuat penyuntingan gambar ataupun grafik. Okey, baiklah. Di sini saya akan mengajarkan beberapa fungsi penggunaan preset ini. Okey, apabila anda buka Adobe Photoshop tu, ini adalah paparan utama yang anda akan lihat. Dekat sebelah kiri ni adalah create new dan open. Create new ni adalah button yang dihaskan untuk anda create anda punya poster, banner atau kad kahwin dan sebagainya mengikut saiz yang anda perlu. Dan open ni adalah untuk membuka fail yang telah sedia ada di dalam komputer anda. Okey, sekarang ni contohnya saya nak create poster saiz IG. Saiz Instagram lah. So, saya tekan create new ni. Kemudian, okey, dekat bahagian width dengan height ni, setkan saiz poster bagi Instagram iaitu 1080 darab 1080 ketinggian dengan lebar dia. Kemudian pixel lah, pilih kat sini pixel. Dan saya akan namakan lah apa-apa jua nama yang saya nak, contohnya poster program. Kemudian saya save. Kemudian tekan create. Okey. Apabila dah berjaya tekan create, okey, kat sini akan terpapar background kosong lah. Maksudnya saya belum melakukan apa-apa penyuntingan lagi, saya belum masukkan gambar lagi. Kalau anda perasan dekat sebelah kanan ni adalah layer. Dekat layer background ni just unlock je dia. Okey, unlock je. Bagi first timer ataupun beginner, okey, dekat atas ni, dekat sebelah kanan ni, dia selalu ada ni, yang banyak-banyak function ni. Jadi kalau kamu semua tak nak serabut, boleh je closekan tab group ni dan hanya tinggalkan layer sahaja. Okay, ni close tab group ni. Okay, tinggalkan layer ni saja. Sebab bagi saya, layer ni adalah perkara terpenting di mana saya ingin mengubah gambar saya, ingin saya select gambar saya dan memudahkanlah saya untuk melakukan sebarang pengeditan gambar. Okey, di sini saya akan mengajarkan kepada anda semua tentang beberapa fungsi yang fungsi asas lah dalam Adobe Photoshop. Okey, yang pertama, okey, kalau lihat kat sebelah kiri ni, dia ada banyak sangat fungsi button, tapi saya hanya akan mengajar beberapa fungsi saja. Kalau macam ni, saya suka lagi dia macam bersebelahan macam tu. Jadi, saya tekan kat button kecil sebelah kiri ni. Okey, dia dah ada dua belah macam tu supaya kita boleh nampak lah segala fungsi dia kat situ. Okey, fungsi yang pertama adalah Move Tool. Move Tool ni adalah fungsi untuk kita menggerakkan gambar ataupun objek. Okey, sebagai contohnya saya akan ambil gambar dekat, saya akan buka file saya. Contohnya saya pergi kat Telegram desktop ni. Saya akan pilih lah gambar yang mana saya nak. Lepas tu saya akan drag gambar tu ke Adobe Photoshop. Okey, drag terus je. Dan ada yang tanda right kecil kat atas tu, just klik je dia. Okey, kemudian kita boleh gerakkanlah gambar ni ke kiri ke kanan ke. Untuk kita kecil atau besar ke gambar ni, kalau anda perasan ada banyak titik, ada titik-titik kat sini kan. Dekat sini adalah function show transform control tu. Kalau korang tak tick dekat atas tu, dia takkan ada, macam korang susah lah nak tengok macam mana nak kecilkan atau besarkan. Jadi tickkan saja. Okey, korang dapat kecilkan dan besarkan gambar ni. Ikut kreativiti korang lah. Jadi function move tu dia adalah untuk korang gerakkan gambar. Dia dah siapkan gerakkan gambar, okay, just tekan tick dekat atas tu. Okay, itu adalah function yang pertama. Function yang kedua adalah object selection tu. Kalau klik kanan, dia ada object selection tu. Okay, object selection tu ni adalah fungsi untuk masking gambar secara auto. Sebagai contohnya, saya nak buang gambar background biru Ustaz yang kat belakang ni. Saya akan masking dia sama-sama macam ni. Dan dia akan detect. Dia akan detect sendiri, dia akan ambil masa sikit tapi dia akan detect secara auto. Okay, dia akan lama sikit kat situ. Okay, sekarang dia akan detect secara auto tapi bergantung kepada gambar tu. Ada yang kita perlu buat manual, ada yang kita perlu buat auto. Sekarang saya tunjukkan secara auto dulu. Okay, sekarang ni untuk kita buang background ni, kita tekan mouse, kita klik kanan, select inverse. Kemudian kita pergi kat keyboard kita tekan delete. Okay, dia tak boleh kalau kita terus direct macam tu. Kenapa dia tak boleh? Sebab kita tak rasterizekan layer dia. So, kita pergi kat layer Ustaz ni. Kalau nak rename kan pun boleh. Renamekan as Ustaz. Ustaz kat situ.
So kita tekan klik kanan dan rasterize layer kan dia. Dan kita pergi kat sini select inverse, kita tekan balik button delete dekat kita punya keyboard, delete. Okay, so nampak tak? Dia punya background biru dia dah hilang. Okay, kemudian macam mana nak hilangkan garisan putus-putus ni? Kita just klik kanan dan deselect. Okay, nampak tak? Kita dengan jayanya telah berbuanglah gambar background yang warna biru ustaz dekat belakang ni tadi. Okay. Itu secara auto. Lagi satu fungsi secara manual. Sini saya akan tunjukkan kat sini object selection tool kan. Kalau klik kanan dia ada quick selection tool. Quick selection tool ni adalah dihaskan untuk kita buat masking secara manual. Okay, untuk secara manual kalau kamu perasan dekat atas ni dia ada plus dengan negatif. Okay, plus ni untuk kita tambahkan masking tu dan negatif ni untuk kita buang masking tu. Okay, sebagai contohnya dekat ustaz ni, saya hanya nak songkok ustaz ni saja. Jadi saya ambil saja yang songkok ustaz ni kalau nak. Okay, quick selection tu ni adalah bertujuan untuk korang ambil elemen-elemen tertentu saja ataupun untuk korang masking objek yang tertentu saja. Macam saya nak masking yang ustaz punya songkok ni saja. Kalau nak besarkan gambar ni, just tekan Alt dekat keyboard dan besarkan dia dan gerakkan mouse ke atas dan ke bawah. Okay, kat sini saya nak ambil songkok ustaz ni, jadi saya tekan plus. Okay, plus. Saya ambil ustaz ni. Boleh tukar mata plus ni. Kalau boleh select dekat sini. Select dekat sini. Okay, tukar size dia macam ni. Size dia kecil ataupun nak besarkan dia. Okay, dah cukup. Macam tu kan. Lepas tu kita akan, macam ada lebih-lebih kat sini, kita just Alt, kita buang sikit. Kita buang sikit lah. Macam tu. Okay dah. Ini pun kita buang sikit. Okay dah. Okay. Okay, begitulah kan. Bila kita dah habis buang, kita tekan select and mask ni. Okay, kemudian kita, kejap. Kita scroll sampai bawah. Kita tekan nampak output selection tu. Tekan new layer. Kemudian kita tekan OK. So, sekarang kita dah dapat yang gambar songkok ustaz tu sahaja kat situ. Okay, itu adalah untuk quick selection tool. Ni kita kena balik. Okay, sekarang ni saya akan ajarkan function pemadam. Okay, ini adalah eraser tool. Untuk kita padam lah. Cuma kalau kita tekan sini jadi kita boleh padam. Kat sini kita boleh pilih tahu mata kita nak besar mana, kecil mana. Kalau macam ni kecil kan. Kalau macam ni kita besarkan. Besarkan mata dia kan. Okay, kat sini pula kita boleh pilih macam mana mata pemadam tu kita nak buat. Okay, macam ni okay. Contohnya nak pilih yang macam ni. Okay, kita padam dia macam ni. Mungkin boleh buat corak kan. Ikut kreativiti sendirilah. Okay, itu adalah function pemadam. Okay, kemudian kita pergi pula kepada untuk menambahkan teks. Okay, tekan teks ni. Lepas tu, kita type je perkataan apa yang kita nak type. Okay, contohnya program. So, kita tekan tick dekat atas ni. Kita pergi kembali ke move tool ni untuk kita besarkan dan kecilkan dia. Okay, kat sini, kita boleh tukar tulisan ni ikut yang kita boleh, yang ikut yang kita mahu lah, yang sesuai lah. Contoh tulisan ni yang sesuai. Kemudian kita boleh pilih warna dia di sini. Macam mana, warna purple ke, warna merah ke, warna hijau ke. Okey, dan kita tekan OK kat sini. Kita tertipkan dia. Okey, dekat sini kita boleh pilih tulisan apa yang kita nak dan kita boleh pilihlah size tulisan dia. Okey, itu adalah function untuk tulisan. Okey, sekarang ni saya akan mengajarkan tentang fungsi supaya nak mengelakkan pertindihan gambar. Contohnya saya akan masukkan satu lagi gambar. Okey, ikan dia sikit. Saya nak program ni atas ustaz ni. Jadi kita pergi kat layer ni. Okey, program yang tadi kita tolak je ni di atas. So, program ni ada dekat bawah ustaz ni. Okey, itu untuk mengelakkan pertindihan gambar. Untuk kita senang tengoklah pertindihan gambar tu macam mana. Dan seterusnya bila kita dah siap edit dan sebagainya, saya akan tunjukkan cara untuk kita save. Okay, pergi ke file ni, kemudian tekan save as. Save as ni kita wajib save kepada dua dalam bentuk PSD, format Photoshop sendiri. Kita tekan bubuh lah tajuk apa-apa pun.
Kemudian kita save as PSD. Sebabnya untuk kita boleh buka dan edit balik dalam Photoshop. Satu lagi kamu semua boleh save sebagai banyak lagi file, JPEG, GPS dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Sekian, terima kasih.